Biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah bila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Kampung Koko, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tersambung kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zaidul Amidin bin Muhammad Al-Fatani. Disambung ya ke surat 56. Perenggan yang terakhir. Dan adalah surah Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas. Ini menafikan asal kufur yang 8. Antara asal usul kekufuran. Kita selalu dengar asal usul kan. Asal usul perkataan ini, asal usul kuih ini, asal usul itu, asal usul ini Kufur, kekufuran, kekafiran ada asal usul dia, ataupun punca dia. Ada dia punya penyebabnya. Dalam kitab Aqidatul Najin surah Al-Ikhlas menafikan 8 asal atau punca kufur daripada Allah Ta'ala. Asal kufur yang 8 daripada Allah Ta'ala. Menafikan asal kufur yang 8 daripada Allah Ta'ala. Dan iaitu Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang. Apa antara asal kufur yang 8 tu? Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang, 2 atau lebihnya, dan kekurangan dan sedikit. Tuhan ada kekurangan, Tuhan itu sedikit. Dan illah yakni wujud Tuhan itu sebab bagi wujud sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi. Dan maklum, maknanya Tuhan ada, makhluk mesti ada lah, tak boleh tak ada. Dan maklum, yang ini wujud Allah itu dikarenakan oleh yang lainnya. Allah Ta'ala wujud itu sebab lain pula. Itu pun antara kekufuran, fahaman yang kufur. Yang tadi tu Ustaz, kalau maknanya wujud Tuhan itu sebab bagi wujud sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi, tu kira salah. Ia salah. Maknanya kalau satu orang dia berkeyakinan Tuhan ada, makhluk mesti ada lah, tak boleh tak ada. Kalau makhluk tak ada, maknanya Tuhan tu bukan Tuhan. Itu salah. Allah Ta'ala boleh jadikan makhluk dan boleh tak jadikan makhluk. Tak mesti. Tak mesti. Baik. Dan syabih, serupa, dan nazir, nanti diterangkan. Dan erti syabih itu menyerupai, yang sangat hampir serupa. Dan erti nazir itu jauh menyerupanya, seperti menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah itu masuk. Syabih menyerupai yang hampir, nazir menyerupai yang jauh. Tapi dua-dua tu tidak menyerupai lah. Itu pun fahaman-fahaman yang kufur. Baik. Maka firman-Nya Qul Huwallahu Ahad, ayat pertama suratul Ikhlas itu, Qul, katakanlah ya Muhammad, huwa, dia, Allahu, yakni Allah, ahadun, Maha Esa. Itu menafikan kasratun, menidakkan kasratun. Kasratun tu apa? Artinya banyak dan berbilang-bilang. Ayat pertama suratul Ikhlas menafikan banyak dan berbilang-bilang pada Allah Ta'ala. Kerana ahadun itu esa, tunggal, satu. Esa ni orang Kelantan sebut, tapi itu pun tak sebut esa, se. Orang Kelantan sini kan, se. Esa, satu, tunggal. Esa, tunggal, satu pada zatnya, pada dirinya. Dan esa, tunggal, satu pada sifatnya, sifat-sifat Allah. Tunggal, esa, satu. Dan esa, tunggal, satu pada af'alnya, perbuatannya, perbuatan Allah. Itu kita dah bahas banyak kali kan. Esa tu bukan hanya zat Allah, diri Allah tu satu, tidak. Esa tu zat Allah satu, sifat-sifat Allah tu setiap satunya satu. Bukanlah sifat Allah tu ada satu, setiap sifat Allah satu. Ada berapa banyak sifat Allah? 20. Salah. Banyak kali tanya kan.
Sifat Allah ada banyak, iaitu segala sifat kesempurnaan. Setiap sifat Allah tu esa, tunggal, satu. Dan esa pada af'alnya, perbuatannya. Allah Ta'ala buat satu perkara juga banyak, tapi perbuatan Allah tu makna satu. Nanti dibahaskan perbuatan Allah tu satu tu macam mana. Maksudnya secara ringkas, perbuatan Allah Ta'ala sahaja yang memberi bekas. Perbuatan selain Allah Ta'ala tak memberi bekas. Nanti dihurai lanjutlah, panjang juga perbahasan tu. Esa pada perbuatannya, tunggal pada perbuatannya. Itu baru makna esa, wahdaniyah. Kalau kita cuma mengesakan Allah, kalau seseorang hanya mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala pada zatnya, dirinya, tak cukup. Masih tak cukup. Dan firmannya Allahus Samad, ayat yang kedua, Allah As-Samadu, tempat Allahus Samad, Allah tempat meminta kan. Itu menafikan kekurangan dan sedikit. Artinya tiada umum ta'alluqnya. Ayat yang kedua ini menafikan kekurangan dan sedikit bagi Allah Ta'ala. Kekurangan dan sedikit tu tiada umum ta'alluqnya. Ta'alluq tu kerjanya, kerja sifat-sifat Allah tu. Sedangkan sifat-sifat Allah tu umum ta'alluqnya. Itu masuk pada bab ta'alluq lah. Sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani. Seterusnya, dan firmannya lam yalid, lam tidaklah, yalid dia dilahirkan, tidaklah Allah tu dilahirkan. Itu menafikan illah. Illah tu kerana ataupun sebab bagi wujud yang lainnya. Salah, lam yalid dia tidak beranak. Maaf lam tidak, yalid dia yalid tu beranak. Menafikan illah sebab bagi wujud yang lainnya. Allah Ta'ala tidak melahirkan, tidak ada anak. Kata-kata lainnya, tidak ada anak. Sebab ada fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak, anak Tuhan. Lam yalid itu menafikan. Dan firmannya walam yulad, dan tidaklah yulad dia dilahirkan. Itu menafikan ma'lul. Artinya dikerana akan Allah itu oleh yang lainnya. Kenapa Allah ada? Sebab ada yang menjadikan dia. Salah. Dinafikan oleh ayat yang ketiga, sama ayat yang sama, lam yalid walam yulad. Dan firmannya walam yakul lahu kufuwan ahad, wa dan lam tidak yakun adalah lahu baginya, yakni Allah, kufuwan sama, serupa, ahad akan sesuatu pun. Maknanya Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Ayat itu menafikan syabih, penyerupaan yang hampir, dan nazir, penyerupaan yang jauh. Ini surah Ikhlas ni tuan-tuan, penuh dengan ketauhidan. Ada sahabat Rasulullah SAW sangat suka suratul Ikhlas. Setiap kali dia baca surah-surah yang lain lepas sembahyang tu kan, lepas Al-Fatihah kan sunat baca surah. Kalau dia nak baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Ikhlas dulu. Kalau dia nak baca surah lain, surah Ali Imran ke, dia baca surah Qul Huwallahu dulu, suratul Ikhlas. Tak kira lah dia baca surah apa pun, dimulakan dengan suratul Ikhlas dulu. Kalau jadi imam pun sama. Jadi sahabat yang lain pun mengadulah pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat seorang ni saya lupa nama dia. Dia ni kalau baca surah mesti mula dengan suratul Ikhlas. Yang sahabat ni mengadulah, bukanlah dia benci surah tu, tidak, tapi dia mengadu, nak tanya boleh ke tak boleh kan. Rasulullah pun tanya betul-betul. Sebab aku, kenapa? Rasulullah tanya kenapa aku suka surah ni, suratul Ikhlas. Pasal apa? Dia tahu maknanya, tahu makna dan tahu
pengertian tafsirnya tu, mentauhidkan Allah Ta'ala tu kan. Jadi Rasulullah kata tak apa, biarkan surah tu nanti akan jadi syafaat di akhirat besok. Biarkan. Sahabat lain ikut tak ikutlah, tapi dia buat. Rasulullah pun benarkan, tak larang. Jadi kalau imam kita ada buat macam tu, jangan marah. Jangan marah sahabat tu. Tak. Subuh tapi bukan kun Allah semata-mata lah. Dia baca kun Allah, kemudian baca surah lain. Kan? Nak baca surah Duha contohnya kan, baca surah Ikhlas. Dah habis surah Ikhlas baru baca Duha. Dia 2 surah lah. Rakaat pertama 2 surah, dua surah kan. Maghrib pun sama. Rakaat pertama 2 surah, dua surah. Isyak pun sama. Mesyuarat AJK. Ni imam kita ni kenapa ni? Ni Ustaz Naidil ni subuh ni. Sahabat buat. Siapa ikut perbuatan sahabat berjaya. Salah satu perbuatan sahabat tu baca suratul Ikhlas sebelum baca surah lain. Boleh, tak ada masalah. Yang dah belajar tahu, ya tak? Yang tak belajar meluat. Apa meluat pula? Suratul Ikhlas. Baik. Jadi ayat yang keempat tu, walam yakul lahu kufuwan ahad, walaupun dia pendek, tetapi banyak ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat keempat suratul Ikhlas ni. Contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya lupa surah tu ayat berapa kan. Nanti dalam kitab ni ada disebutkan surah apa, ayat berapa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, dia duduk bersemayam. Jadi makna dari segi perkataan Allah duduk di atas arasy. Tetapi daripada ayat keempat suratul Ikhlas ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun, sama ada penyerupaan yang dekat atau penyerupaan yang jauh. Maka ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, para ulama tafsir menafsirkan bukanlah Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, tetapi menguasai arasy. Kalau Allah Ta'ala dimaknakan duduk di atas arasy, itu sudah berlaku penyerupaan. Duduk itu perbuatan makhluk. Yang namanya duduk tu mesti ada tempat duduk. Kalau saya cakap saya buang kerusi ni, saya cakap saya sedang duduk. Jadi macam Piramli, yang Doremi tu kan minta kerja. Masuk pejabat, silakan duduk, kursi tak ada. Tapi duduk tak duduk, gitu kan. Duduk cara tak ada kursi lah. Tapi itu namanya bukan duduk lah kan. Terkengking macam tu lah. Orang pun tak begitu duduk. Itu buang tebiat nama dia. Tak ada kursi, tak payah duduk lah. Kalau saya pun buang kursi ni, saya kat saya tengah duduk. Tuan-tuan, Ustaz kenapa tak duduk Ustaz? Kursi ada mahal ni, kursi racing ni. Dah beli mahal tak duduk. Selesa lagi, boleh sandar. Tak macam tak kena pula kuliah sandar. Baik. Jadi itu dah satu penyerupaan. Duduk, mesti ada tempat duduk. Yang kedua, duduk tu mesti punggung. Kalau saya letak kepala saya kat kerusi ni, Ustaz dah kenapa menongging? Orang tak ambil duduk. Walaupun saya letak badan saya, tapi bahagian kepala lah kat kerusi ni. Ustaz, memang kerusi ni selesa Ustaz, tapi buat tempat duduk punggung Ustaz, bukan kepala. Jadi dekat situ, bila sebut duduk, satu mesti ada tempat duduk, yang kedua mesti bahagian badan punggung. Jadi tak boleh sama sekali maknakan istawa tu duduk dengan dalil ayat Al-Quran walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu ditakwil tu dipindah makna yang lebih sesuai oleh para ulama, iaitu Allah Ta'ala menguasai arasy. Sebenarnya ada dua penafsiran daripada ulama, iaitu para sahabat dan tabi'in. Para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran tersebut sebagai Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui makna yang sebenar. Istawa ala arsy itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu makna yang sebenar, tapi bukan duduk.
Serah terus kepada Allah Ta'ala. Serah terus maknanya kepada Allah Ta'ala. Itu sahabat, ya. Kemudian oleh para ulama mutaakhirin, itu ulama mutaqaddimin, ya. Ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian, dimaknakan dengan menguasai. Kenapa? Supaya menghilangkan keraguan dalam hati. Dia tak puas hati. Orang zaman sekarang ni kalau tak dikonfirmkan, tak puas hati. Apa makna dia? Nak tahu juga. Jadi oleh ulama mutaakhirin dimaknakan dengan makna yang sesuai, dipanggil takwil, ya. Kalau tadi tafwid, sahabat serahkan, maknanya kepada Allah Ta'ala, tapi bukan duduk. Kami tak tahu, bukan duduk, ya. Tapi maknanya serah kepada Allah Ta'ala sahaja. Istawa memang ada ayat itu dalam Al-Quran, tapi maknanya bukan duduk. Bahasa Arab pun istawa tu ada berbagai makna, ya. Ada beberapa makna, bukan sikit, banyak. Jadi itu panggil tafwid, serah pada Allah. Takwil, ulama mutaakhirin takwilkan, pindahkan makna yang sesuai, iaitu menguasai. Itu salah satu ayat Al-Quran. Ayat yang lain, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Memang terang-terang disebut yadullah. Ayat Al-Quran memang ada yadullahi fawqa aydihim. Surah Al-Baqarah, ya. Nanti semak balik. Dalam kitab ni ada nanti. Sampai pada babnya akan diterangkan surah apa, ayat apa. Saya cuma ingat ayatnya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu ayat tersebut, ayat mutasyabihat, ditafsirkan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad juga. Tangan dekat situ bukanlah bermakna tangan Allah tu ada tangan, tidak. Itu sudah penyerupaan. Ada orang menafsirkan tangan tu memang tangan, cuma tak samalah dengan tangan makhluk. Kalau macam tu, saya lukis gambar apa nama ni? Lukis tak ada kan? Bayangkan lah, saya buat gambar bulat, lepas tu ada semi bulatan ke atas, semi bulatan bawah. Itu saya kata ada tangan. Itu mata. Ada mata ke? Tak apalah, tak terbayangkan kan. Saya buat macam ni kan, melengkung atas, melengkung bawah, lepas tu buat bulat. Saya kata ni tangan. Apa Ustaz? Itu mata Ustaz. Ini tangan, cuma tak sama dengan tangan kita. Apa Ustaz ni? Memang tak boleh. Yang namanya tangan tu mesti ada lengan, mesti ada jari. Ya tak? Cuba peribahasa Melayu, telinga kuali. Kenapa panggil telinga kuali? Satu, bentuk dia pun macam telinga. Ya tak? Ada sebut tangan kuali? Tak, walaupun kita pegang pakai tangan kan, telinga kuali. Dia panggil telinga kuali pasal bentuk pun macam telinga. Lagi apa? Banyak apa nama, mata pisau. Mata pisau lain sikit lah. Mata pisau yang bilah dia tu kan tajam. Ini mata pisau. Tapi ada juga bentuk macam mata tu sikit, melengkung kan, sikit lah. Lagi apa? Jadi maknanya nak cerita, andai kata satu orang dia kata tangan Allah tu memang tangan Allah, cuma tak serupa dengan makhluk, itu dah memang bukan syabih, tapi dah nazir. Maknanya tangan lah, ada anggota lah. Bentuknya tu mungkin nak kata lain, tapi maknanya ada anggota, ada susunan. Allah Ta'ala ni ada anggota badan. Ada susunan, tersusun daripada tangan, tersusun daripada itu, ini. Itu dah susunan, dah tidak esa pada zat Allah Ta'ala. Nanti esa zat Allah Ta'ala tu ada dua pembahasan nanti akan dibahaskan juga. Ini kira iklan. Esanya Allah Ta'ala pada zat tu ada dua perkara, nanti dibahaskan. Satu, esa Allah Ta'ala tu tak ada zat yang lain selain zat Allah Ta'ala. Ataupun gini, zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari sebarang susunan. Satu, ringkasnya lah. Yang kedua, zat Allah yang tak tersusun daripada sebarang susunan ini, hanya zat Allah sahaja yang macam ni, zat lain tak ada.
Jadi kalau kita sudah katakan Allah Ta'ala tu ada tangan, maknanya dah ada susunan. Tapi tu ayat Al-Quran, dia kun lalam yakul lahu kufuwan ahad pun ayat Al-Quran juga. Tapi Al-Quran tu tadi dah ada dua lawan satu, mesti dua menang. Ini apa ni? Ingat apa? Undi. Yang menang majoriti, yang minoriti kalah. Ingat apa ni, undi ke apa? Bukan macam tu caranya. Ya. Bukan macam tu cara penafsiran Al-Quran ataupun pemahaman Al-Quran. Jadi para ulama menafsirkan ayat Al-Quran yang tadi itu, yadullahi fawqa aydihim, oleh ulama mutaqaddimin, ulama para sahabat menafsirkan tangan ayat yadullah memang ada dalam Al-Quran, tetapi maknanya bukan tangan. Makna yang sebenar serah pada Allah Ta'ala. Manakala ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian menafsirkan, mentakwilkan, pindahkan makna yang lain yang sesuai, iaitu kuasa Allah, sifat kudrat Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sifat kudrat Allah di atas tangan mereka. Allah menguasai mereka juga. Lebih kurang maknanya menguasai juga. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga menafsirkan ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, wa yabqa, dan kekallah, wajhu rabbuka, wajah Tuhan kau, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai ketinggian, kemuliaan, wal ikram, dan kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Wa yabqa, dan kekallah, wajhu, wajah rabbuka, Tuhan kau. Ada ayat Al-Quran tersebut, tetapi oleh para sahabat mentafwidkan, menafikan itu bukan wajah. Ayat Quran wajhu rabbuka memang ada, tapi bukan maknanya wajah muka. Maknanya apa? Serah pada Allah. Manakala ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian menafsirkan, mentakwilkan, memberi makna, memindahkan makna yang lebih sesuai, iaitu zat Allah, wa yabqa, dan kekallah, wajhu rabbuka, zat rabbuka, diri Tuhan kau. Bukan wajah tu, bukan yang muka. Maknanya diri Tuhan kau. Yang kekal tu diri Tuhan kau, zat Tuhan kau. Itu makna yang lebih sesuai dengan dalil walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalaulah Allah Ta'ala tu ada wajah, ada muka, nescaya ada susunan. Sama macam tangan tadi, ada susunan. Sudah tak esa Allah Ta'ala pada zatnya. Baik. Itulah beberapa ayat yang saya ingat, tuan-tuan. Mungkin ada banyak lagi. Saya selalu sebutkan, tuan-tuan pun mungkin hafal dah ayat ni. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran, mungkin akan jumpa juga. Hati-hati. Kenapa? Sebab ramai orang yang dia sesat, tetapi tak tahulah sama ada dia tak tahu yang dia sesat, ataupun dia tahu dia sesat tapi dia degil. Lalu sampaikan ayat Quran pada kita. Kita pun kalau tak belajar mendalam ataupun tak ulang kaji macam ni, tak tahu rupanya perkara itu sesat. Sedangkan dia bawa ayat Al-Quran, dia kata ini ayat Quran, takkan Al-Quran salah. Kita kata Al-Quran tu betul, tapi penafsirannya tu, penafsiran awak tu yang salah. Kena wajib merujuk kitab tafsir para ulama. Dekat masjid ni ada kitab tafsir Ibn Kathir, orang wakafkan, boleh baca. Tapi bahasa Melayu Indonesia lah. Tapi bolehlah faham sikit-sikit. Buka ayat-ayat nanti sampai pada surah apa, ayat berapa tu, buka tengok apa tafsir. Baik, habis. Walaupun suratul Ikhlas tu ayatnya pendek, tetapi dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mutasyabihat, yang samar-samar. Baik, sambung. Wahdaniyah, dan keterangannya. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Matan Ummul Barahin, iaitu Syekh Sanusi, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya esa, tunggal, satu pada zatnya, dan esa tunggal satu pada sifatnya, dan esa tunggal satu pada perbuatannya, kerana diambil daripada tafsir musannif itu.
Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu 3. Jadi kita nak belajar atau ulang kaji tentang wahdaniyah, sifat esa Allah Ta'ala tu, dia ada 3 bahagian. Pertama, wahdaniyah esa pada zat. Pada zat ini pada diri Allah. Apa maknanya? Dan maknanya ketiadaan bersusun pada zat Allah Ta'ala, tak ada susunan. Seperti berjisim. Berjisim tu berbadan, ada anggota yang menerima bahagi. Ini bahagian atas, ini bahagian bawah, ini bahagian tepi. Macam ayat Al-Quran tadi, wajah Allah ada bahagian muka, tangan Allah ada bahagian tangan. Ada susunan. Allah Ta'ala, zat Allah, diri Allah tak macam tu. Dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah. Selain Allah Ta'ala, tak ada yang sama seperti zat Allah. Dan tiada pula Jauharul Farad. Jauharul Farad ni benda yang tak boleh dibahagi lagi dah. Tak ada susunan lah. Apa nama ni, suatu, kalau orang kata yang paling kecil atom ataupun nukleus kan, belajar sains. Tiada susunan, seperti Jauharul Farad. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya sehingga di akhirat. Tapi yang sebenar zat Allah Ta'ala tu macam mana? Tak yang tak bersusun tu, tak, kita tak tahu. Hingga di akhirat, nanti ke akhirat baru tahu. Jangan difikir, kat dunia ni jangan difikir. Sekalipun tak kala melihatkan dia oleh segala orang yang mukmin. Ke akhirat nanti baru tahu. Maka sebab ke akhirat nanti orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala di akhirat. Kita berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berfahaman boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau fahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Mu'tazilah, dia kata tak boleh. Mana boleh melihat Allah Ta'ala walaupun ke akhirat? Sebab kalau melihat Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala dekat depan. Melihat kan kat depan kan, boleh tengok belakang. Dia tak boleh. Kalau boleh tak payah pakai side mirror, dia motor. Kereta tak payah side mirror, kenapa boleh tengok belakang? Pasal tak boleh tengok belakang tu lah, kena ada side mirror. Itu pun tak tertengok. Itu belum blind spot lagi kan. Blind spot tak boleh pakai side mirror, kena tengok juga. Blind spot tu yang selalu accident juga. Jadi yang namanya manusia ni tak boleh tengok belakang, mesti tengok depan. Jadi kalau boleh melihat Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala kat depan lah, ada tempat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, melihat Allah Ta'ala tu bukan dengan mata sahaja, tetapi melihat dengan seluruh tubuh. Kalau bahasa kita, bila kaifiatin, dengan tiada cara. Maknanya bukan dengan mata semata-mata, iaitu dengan seluruh tubuh, hatta dengan bulu-bulu roma melihat Allah Ta'ala. Macam mana selain mata boleh melihat Allah Ta'ala? Itulah ke akhirat baru tahu. Jangan boleh fikir. Wajib percaya sahaja. Baik. Maka iaitu ibarat, yakni keterangan daripada itu tentang ibarat, daripada maknanya keterangan tentang nafi kamun muttasil, bilangan yang melekat. Kalau bahasa mudah yang saya boleh maknakan, muttasil tu melekat. Macam kalau belajar tajwid kan, apa nama wajib muttasil kan? Satu perkataan dalam satu perkataan. Mana melekat dalam satu perkataan tu kan. Kawan dia apa, ataupun yang lawan dia, mad jaiz munfasil kan. Tajwid mad jaiz munfasil, maknanya yang bercerai dalam dua kalimah. Jadi kamun muttasil ni bilangan yang melekat pada zatnya, pada diri Allah Ta'ala tu. Bilangan yang pada diri Allah Ta'ala tu itu tak bersusun. Zat Allah Ta'ala tak bersusun, dipanggil kamun muttasil, menafikan kamun muttasil. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat. Zat Allah Ta'ala tu tak boleh dibelah atau dikerat. Dan nafi pula kamun munfasil pada zat.
nafikan juga bilangan yang bercerai, dan iaitu tiada ada zat yang lain iaitu seumpama zat Allah. Selain zat Allah tak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala, tak ada. Zat Allah yang tak bersusun daripada sebarang susunan ni, tak ada zat lain yang sama macam zat Allah. Itu kamun munfasil, ya. Itu baru mengesakan Allah pada zat, pada diri Allah. Yang pertama, Allah tak bersusun. Yang kedua, tak ada zat lain yang sama macam zat Allah yang tak bersusun, ya. Dan yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Maknanya dan maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Setiap sifat Allah tu tak berbilang-bilang. Seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyaknya. Contoh dua kudrat, Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Makhluk tak ada. Kudrat ni kuasa lah. Jadi Allah ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kalau Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Saya nak tanya macam mana Ustaz datang daripada Nusajaya di sini? Contoh ni kan, soalan ni kan. Jadi jawab. Sebelum saya jawab, saya sediakan jawapan beberapa jawapan. Cuba tuan-tuan fikirkan mana jawapan yang betul. Yang pertama, orang jawab, Ustaz datang dari Nusajaya ke Kampung Kopok ni, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Ustaz tak ada kuasa. Tapi macam Ustaz boleh sampai sini? Yang pertama, Allah Ta'ala beri keizinan. Maknanya Allah bagi permission. Hai Ustaz Aidil, lebih kuranglah maknanya, aku benarkan, aku izinkan kau bergerak daripada Nusajaya pergi Kampung Kopok. Lalu Ustaz Aidil pun bergerak sendiri dengan kuasanya sendiri. Itu dah tak boleh. Pasal apa? Makhluk dah ada kuasa. Sekarang kita nak stick pada poin yang pertama tadi. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Jadi yang Allah bagi keizinan, permission tu tak boleh diterima. Pasal apa? Itu Allah bagi permission, kebenaran. Maknanya Ustaz Aidil tu ada kuasanya sendiri. Tak boleh. Makhluk kan tak ada kuasa. Ustaz Aidil kan makhluk, Ustaz Aidil tak ada kuasa lah. Baik, jadi yang kedua, jawapan yang kedua, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Allah pinjamkan kuasanya sedikit, bukan pada Ustaz Aidil saja, pada seluruh makhluk. Banyak mana? Ada yang kata besar kepala macis, ada yang kata hujung jarum. Dipinjamkan pada seluruh makhluk, bukan sekadar Ustaz Aidil, pada seluruh makhluk. Maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah makhluk bergerak, makhluk memilih. Dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah Ustaz Aidil bergerak dari Nusajaya pergi Kampung Kopok naik motor. Ya tak? Maka dengan kuasa itulah. Baik. Jadi jawapan ni macam okey sikit daripada tadi. Tadi kan permission kan. Jadi Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Jadi solution dia Allah pinjamkan kuasa. Kan? Senang. Contoh macam bateri, jam tak boleh bergerak, letak bateri. Dengan kuasa daripada bateri itulah jam tu bergerak. Kalau jam elektrik, cocok plug dia tu kan, petik Swiss. Maka dengan kuasa elektrik lah jam tu bergerak. Saya pernah tanya soalan ni dekat Johor Jaya. Masa tu saya dijemput ceramah Maulid Rasul. Jadi bila dah cerita tentang pengorbanan Rasul semua, jadi apa tanggungjawab kita? Kita kena belajar ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul paling besar tauhid akidah. Jadi saya tanya, adakah ini akidah Rasulullah SAW? Allah pinjam kuasa kepada makhluk. Betul tak tuan-tuan? Saya tanya kan. Ada lelaki, ada perempuan. Yang jawab semua perempuan. Betul, ramai. Yang lagi senyap. Ni soalan macam-macam. Nanti dulu biar tak payah jawab. Laki pandai. Ya, laki. Tak apa, biarkan dia. Kita tak jawab, tak apa, bukan sekolah. Tak kena pukul tentang rotan. Yang perempuan pakat ramai. Betul, Allah pinjamkan kuasa. Betul. Masa saya belum kahwin, handsome ni kan. Belum lupa. Yang anak dara, yang mak dara, yang bini orang semua. Jawab ramai-ramai. Kuat kan. Saya pun cakap, betul tuan-tuan. Dah kunci dah jawapan.
Ini akidah Mu'tazilah, sesat, kan Ahlussunnah Jemaah. Delik mata gitu kan. Wah, yang perempuan tu berikut. Tanya kita dah jawab salah. Tahu dia tak jawab kan. Terus tak jemput lagi dah. Pergi tanya gantal, pergi tanya soalan tu kan. Dah jawab salah pula tu dah. Tak jemput lagi dah sampai sekarang. Tak jemput. Ni ustaz ni jangan jemput, nanti ditanya lagi macam-macam dah. Jadi saya kata dalam kitab ini Mu'tazilah tuan-tuan. Jadi kita nak tahu betul kesalahan akidah Rasulullah, belajar kitab. Sebab kuliah tak ramai selalu duduk situ, ada kuliah tapi tak ramai duduk. Majlis Matul Rasul ramai duduk. Jadi saya nak ceritalah kepentingan duduk kuliah. Kalau tak duduk nanti tak kenal akidah Rasulullah. Ya tak? Tapi cara saya tu nyoal macam tu. Memanglah tak jemput lagi dah. Baik. Jadi itu kira satu eksperimen juga, satu kajian. Maknanya dari segi secara umum kalau ditanya macam tu, akidah Ahlussunnah Jemaah dia tak tahu beza Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Dia ingat itu Mu'tazilah itulah Ahlussunnah. Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk itulah sunnah. Salah. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada dua pendapat daripada ulama Ahlussunnah. Satu kata kafir, satu kata tak kafir, tapi ahli bid'ah. Yang kata kafir iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata kafir fahaman Mu'tazilah. Kenapa? Sebab kuasa Allah, sifat kudrat dah pecah jadi dua. Allah ada sifat kudrat. Allah pinjamkan kuasanya pada makhluk. Kuasa Allah tu dah pecah dulu. Dah berbilang dekat situ, dah ternafi sifat wahdaniyah pada sifat. Sebab tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kafir fahaman Mu'tazilah. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni kafir, murtad. Kalau dia Islam dia murtad. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata tak kafir. Pasal apa? Dia masih kata kuasa tu daripada Allah, bukan daripada makhluk. Tetapi ahlul bid'ah, kenapa? Sebab fahaman ini tak pernah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari mana dia dapat? Nak kata dia keturunan Wasil bin Atha, dia bukan keturunan Wasil bin Atha. Darah daging Wasil bin Atha tu mungkin tak ada. Tapi itulah fahaman Wasil bin Atha, fahaman pengasas Mu'tazilah. Dia kerana apa? Satu, belajar tanpa guru. Yang kedua, tak belajar pun. Dua je. Satu, belajar tapi tak berguru. Yang kedua, tak belajar pun. Jadi itu bahayanya tuan-tuan kalau kita tak belajar tauhid lebih mendalam, tapi kita minat untuk bercerita tentang tauhid. Hati-hati. Baik. Habis fahaman yang betul apa Ustaz? Yang betul pun sebut juga. Yang salah, yang betul tak sebut kan. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Itu poin itu betul. Jadi bagaimana, nak jawab soalan bagaimana Ustaz datang di Nusajaya ke Kopok ni tadi. Jawapan dia begini. Pada zahir pandangan mata kasar, pada zahir syariat ataupun pada pandangan mata kasar, seolah-olah saya ni, Ustaz Aidil ni ada kuasa sendiri. Boleh bergerak, boleh memilih nak pergi kampung Kopok. Tapi pada hakikatnya, kejadian sebenar, hakikat tauhid atau kejadian yang sebenar, Allah yang gerakkan Ustaz Aidil ni, dan Allah Ta'ala yang tentukan hati dia tu nak pergi kampung Kopok. Pilihan Ustaz Aidil ni Allah Ta'ala yang tentukan, dan pergerakan Ustaz Aidil ni Allah Ta'ala yang gerakkan. Maknanya dari segi Ahlussunnah Jemaah ni ada dua perkara yang kita kena pegang, iaitu hakikat tauhid, kejadian sebenar, dan zahir syariat pada pandangan mata kasar. Itu jawapannya. Jawapannya ringkas, tapi kalau kita tak belajar mendalam ataupun dah lama berfahaman dengan fahaman lain, susah nak masuk. Cawan ni kalau kita dah isi air sirap, kita nak masukkan air oren, sirap tu kena keluarkan dulu. Kalau tak bercampur air oren, kena keluarkan dulu, baru boleh masuk air oren. Tu pun masih ada rasa sesirap sikit. Kena basuh dulu, cuci dulu,
baru masuk air urine. Tapi kalau dah memang minat Korean campur sirap, ya silakanlah. Lepas tu sakit perut pada mungkinlah kualat, orang Jawa kata. Dia kata ni orang kuat, orang kuku. Tu kan. Nasihat orang tu tak dengar. Kan? Jadi kalau kita ada fahaman yang selain daripada Ahlus Sunnah Jamaah sebelum ni, kena buang. Baru boleh masuk fahaman Ahlus Sunnah Jamaah. Macam mana nak tahu fahaman yang Ustaz tahu Ahlus Sunnah Jamaah ke tidak? Kitab. Sebab tuan-tuan pun beli kitab, baca sendiri. Kitab ini, Aqidatul Najin ini syarah bagi kitab Ummul Barahim. Ini kitab induk, kitab asal, kitab teks Imam Sanusi. Kitab Imam Sanusi ni pula berpandukan kitab-kitab ulama yang lain, dan akhirnya berpandukan Quran dan hadis. Itu je caranya. Fahaman yang tadi tu yang perlu ditanya, Allah menyampaikan kuasa makhluk itu daripada mana? Ada kitab punya tidak? Ketidak. Cakap dah terlanjur sikit ni. Dia kena kawal sikit emosinya ni. Kalau tak terlanjur tak faham nak cakap kan. Jadi yang fahaman yang saya bawakan ni, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar, makhluk ada kuasa sendiri, seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri, seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri. Pada hakikat kejadian sebenar, Allah yang tentukan makhluk tu nak pilih apa, baik atau buruk, dan Allah yang tentukan orang tu, makhluk tu buat baik atau buat buruk. Itu daripada kitab. Baik, sambung. Ada baginya dua kudrat. Itu contoh tadi, dua kudrat. Atau lebih banyaknya, apatah lagi kalau banyak. Dan dua iradat. Allah Ta'ala berkehendak. Iradat ni berkehendak, menentukan. Tak boleh ada dua iradat. Contoh dua iradat, mula-mula Allah Ta'ala takdirkan orang ni miskin. Kemudian Allah Ta'ala tak tahu rupanya orang ni nak berusaha, kerja siang malam, grab food lain, food panda lain, Lala Move lain, Shopee Express lain. Wah, semua disapunya. Akhirnya dia jadi kaya. Lalu Allah Ta'ala pun takdirkanlah dia kaya. Itu contoh dua iradat. Sedangkan fahaman Ahlus Sunnah Jamaah, satu orang yang Allah Ta'ala tetapkan miskin, kemudian dia berusaha, kemudian dia berdoa, usaha ke doa ke, dia kaya, usaha dia, doa dia tu dah masuk dalam takdir tu tadi. Memang kehendak Allah. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala takdirkan lain, tiba-tiba dia berusaha jadi lain. Tidak. Bab takdir ni tuan-tuan panjang juga perbahasannya, tapi ni secara ringkas lah. Ada takdir dipanggil ataupun qada', qada' dan qadar. Qada' tu dipecahkan dulu. Satu qada' mubram dan qada' mu'allaq. Dalam kitab ni ada dibahaskan nanti. Tak tahu yang bab depan ke atau belakang, masa belakang. Nanti bab iradat nanti. Jadi banyak orang tersalah faham. Dia kata, termasuk dalam buku pelajaran pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia, jangan salah faham. Tetapi kalau tak dijelaskan, salah faham juga. Qada' mubram dimaknakan qada' yang tidak berubah. Qada' mu'allaq dimaknakan qada' yang berubah. Memang asal maknanya macam tu. Tetapi dalam kitab Tauhid dijelaskan lagi. Qada' mubram ni contohnya mati. Satu orang A mati pada hari Ahad contohnya. Mati sebab apa? Itu qada' mu'allaq. Mati sebab kena langgar lori ke, ataupun dia yang langgar lori ke, kan? Bukan lori langgar dia yang langgar lori pun boleh mati juga. Kan? Jadi seolah-olah macam qada' mubram tu tak berubah, qada' mu'allaq tu berubah, boleh berubah-ubah. Mungkin sebabnya lain, Hal keadaan sebenarnya dalam kitab Tauhid, qada' mu'allaq tu pun sebenarnya qada' mubram. Kedua-duanya tu telah ditetapkan tak berubah. Nampak je seolah-olah macam berubah. Itu contoh dua iradat. Yang namanya iradat Allah tak berubah, takdir Allah tu tak berubah. Kalau itulah
Daripada miskin berusaha jadi kaya, itu pun dah masuk dalam takdir. Daripada kaya tak berusaha jadi miskin, itu pun masuk dalam takdir. Kaya mati pun kaya, masuk dalam takdir. Miskin sampai mati miskin pun masuk dalam takdir. Semuanya dah masuk dalam takdir, ya. Baik, cukuplah kadang tuan-tuan masuk syahadah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dia bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.